Peguam negara melanggar titah agung? Rupanya ini punca sebenar Muhyiddin dilantik kembali. Azalina gesa UMNO jelaskan pendirian No Anwar No DAP. Ismail Sabri jadikan kerajaan seperti mainan. Pemimpin Pakatan Harapan menyatakan rasa terkejut dengan kenyataan Peguam Negara Idrus Harun bahawa undi percaya tidak perlu dilakukan apabila Dewan Rakyat bersidang pada 13 September ini. Menurut mereka, kenyataan Peguam Negara ini bertentangan dengan titah yang di-Pertuan Agong kepada semua ketua parti sewaktu sesi menghadap baginda di Istana Negara pada 17 Ogos lalu. Seperti yang terakam di dalam kenyataan media Istana Negara bertarikh 18 Ogos 2021, Seri Paduka Baginda telah bertitah bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik oleh baginda menurut perkara 40/2/A dan 43/2/A Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Titah Seri Paduka Baginda ini turut ditekan timbalan yang di-Pertuan Agong dan keperluan undi percaya ini telah dipersetujui semua ketua parti, kata mereka dalam satu kenyataan bersama. Kenyataan bersama itu dikeluarkan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan pemimpin DAP Lim Guan Eng. Ini susulan kenyataan Idris bahawa undi percaya tidak perlu dilakukan kerana yang di-Pertuan Agong telah melantik Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri mengikut Perlembagaan Persekutuan. Idrus berkata, undi percaya di Dewan Rakyat juga akan menjejaskan kuasa yang di-Pertuan Agong. Penting diingatkan bahawa Peguam Negara telah hadir menjadi saksi, malah telah mendengar sendiri titah Seri Paduka Baginda sewaktu sesi menghadap ini. Di manakah logik dan kewarasan Peguam Negara apabila berkata kuasa Seri Paduka Baginda melantik Perdana Menteri boleh ditidakkan dengan satu usul undi percaya di Parlimen apabila pembentangan usul undi percaya itu dititah sendiri oleh Seri Paduka Baginda? Soal pemimpin Pakatan Harapan. Oleh yang demikian, Majlis Presiden beranggapan bahawa kenyataan Peguam Negara bagi pihak kerajaan ini adalah amat biadab, melanggar semangat Perlembagaan Persekutuan, malah melanggar titah dan juga derhaka terhadap Seri Paduka Baginda. Ini juga merupakan kali kedua Peguam Negara telah derhaka terhadap Seri Paduka Baginda yang sesungguhnya amat mengecewakan dan beliau tidak layak memegang jawatan Peguam Negara. Pakatan Harapan mendesak Peguam Negara meletak jawatan kerana beliau bukan sahaja telah derhaka terhadap Seri Paduka Baginda, tetapi beliau juga telah mengkhianati Perlembagaan Persekutuan dan sistem demokrasi berparlimen, kata mereka lagi. Majlis Presiden Pakatan Harapan turut mendesak agar Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak mengikut nasihat Idrus dan mengingatkannya untuk tidak mengikut jejak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang keabsahannya selaku Perdana Menteri dipertikaikan. Sementara itu, Ahli Parlimen Sepang Hanifah Maidin berkata dia juga bingung terhadap kenyataan Idrus. Peguam yang terpelajar seharusnya tahu bahawa Agong telah bertitah di kalangan semua ahli parlimen bahawa pelantikan Perdana Menteri akan diuji melalui undi di parlimen dan ini berasaskan keadilan, kata Hanifah dalam satu kenyataan berasingan. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang turut menyuarakan pendapat yang sama. Terdapat banyak kesilapan dalam beberapa hari lalu. Pelantikan semula 3 duta khas, pelantikan semula Muhyiddin untuk mempengerusikan Majlis Pemulihan Negara dan keengganan melakukan usul percaya di parlimen, kata anggota parlimen Iskandar Puteri itu. Pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara boleh mengekang kebebasan Ismail Sabri Yaakob menguruskan negara selain memperkuatkan Semula Bersatu sekaligus memberikan parti itu ruang tawar-menawar untuk mengikat UMNO, kata Muhammad Puan Zarkashi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu mempersoalkan sama ada pelantikan Muhyiddin wajar dan perlu. Bagaimana Muhyiddin terlantik? Apakah dia menekan Ismail atau Ismail lantik dengan sukarela kerana percaya Muhyiddin bukan Perdana Menteri gagal sebelumnya? Kalau dipaksa kerana syarat sokongan bersatu, itu bermakna Ismail akan jadi Perdana Menteri terkawal, kata Puan. Beliau juga menjangka pelantikan Muhyiddin berstatus menteri akan membawa kepada Majlis Pemulihan Negara diberikan bidang kerja yang lebih berautoriti yang akan memberi kesan kepada Ismail sendiri. Kalau itu dibenarkan, Ismail tidak akan ada kebebasan mengurus negara. Politik akan berterusan, tiada kestabilan, kata Puan.
Lantikan Muhyiddin itu juga menyelamatkan Bersatu. Parti itu kembali kuat dalam kerajaan dan ada ruang tawar-menawar untuk mengikat UMNO dalam agihan kerusi untuk PRU15, katanya. Puan berkata, imej gagal Muhyiddin selaku Perdana Menteri sebelum ini akan turut menghantui kerajaan baru pimpinan Ismail yang juga naib Presiden UMNO. MKT UMNO sudah mengingatkan jangan dihidupkan imej kerajaan Perikatan Nasional 2.0. Katanya membidas pengumuman kerajaan yang Jemaah Menteri bersetuju melantik Muhyiddin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara Rabu lalu. Pelantikan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara mendapat pujian daripada Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Menurut Duta Khas bertaraf menteri itu, pemilihan kerajaan untuk kedudukan Muhyiddin itu memang tepat kerana sesuai dengan pengalaman Presiden Bersatu berkenaan. Pelantikan ini sebagai suatu kesinambungan tugasan yang telah dimulakan oleh beliau sesuai dengan pengalamannya dalam menangani wabak penyakit berbahaya, kata Abdul Hadi. Tambah ahli parlimen marang itu lagi, dengan kedudukan tersebut ia akan membolehkan Muhyiddin bergandengan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob demi melancarkan usaha memulihkan negara seperti dirancang. Semoga gandengan beliau bersama Perdana Menteri mengharapkan segala usaha dan perancangan memulihkan negara berjalan lancar demi menjamin kelangsungan hidup dan kestabilan ekonomi rakyat, katanya di Facebook. Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali yang juga Setiausaha Kabinet memaklumkan pelantikan Muhyiddin sebagai pengerusi MPN yang bertaraf menteri. Katanya pelantikan tersebut sudah disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong dan dibuat atas dasar keyakinan kerajaan terhadap kemampuan Muhyiddin menderajui strategi pemulihan negara. Bagaimanapun ia mendapat kecaman sesetengah pihak, terutama pembangkang yang menganggap ia adalah langkah membawa Muhyiddin kembali berperanan dalam kerajaan selepas diketepikan UMNO baru-baru ini. UMNO mesti menangani kekeliruan di peringkat akar umbi berhubung kerjasama dengan pembangkang yang dilihat bertentangan dengan dasar tolak anwar tolak DAP yang diperkenalkan pada Perhimpunan Agungnya, PAU, kata seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi. Ahli Parlimen Pengerang Azalina Uthman Said berkata, mudah bagi ahli parlimen untuk berurusan dengan pihak pembangkang, tetapi rasionalnya mesti disampaikan dengan jelas kepada penyokong di lapangan. Kekeliruan itu akan lebih dirasai bahagian-bahagian parti yang telah jelas mengenai pendirian tolak anwar tolak DAP. Tetapi sekarang tiba-tiba ada sisi lain, katanya kepada portal FMT. Azalina yang meletak jawatan sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat baru-baru ini berkata, keputusan parti untuk bekerjasama dengan pembangkang tidak banyak memberi kesan kepada ahli parlimen kerana mereka tetap bertemu dengan rakan pembangkang di parlimen. Katanya ia juga perkara biasa dalam Dewan Perundangan tertentu. Johor dan Perak yang dikendalikan UMNO cukup selesa dengan hubungan sebegini. Mungkin hakikatnya di Perak ada ramai wakil rakyat DAP, jadi sama ada suka atau tidak, mereka selalu ada dalam bilangan yang ramai. Juga di Johor, suasana sangat terbuka bagi Dewan Undangan Negeri dan Menteri Besar. Jadi sudah ada keadaan ini bukan kali pertama, katanya. Azalina berkata, pendekatan bipartisan itu diperlukan jika hendak mencapai pembaharuan sebenar seperti meluluskan Akta Perkhidmatan Parlimen, menetapkan had penggal atau melantik pemimpin pembangkang ke jawatan berpangkat menteri. Antara perkara paling penting yang perlu kita buat sebagai rakyat Malaysia dan sebagai ahli parlimen pada 2021 adalah melaksanakan apa yang kita katakan. Jika kita kata buat gencatan, ia mesti jadi gencatan yang adil untuk semua. Mari kita kaji pembaharuan yang wajar dan ambil kesempatan ini untuk pindah undang-undang, bukan hanya lakukan pembaharuan dengan kata-kata sahaja, katanya. Kerjasama yang sekarang dilihat dan kemelut politik baru-baru ini melambangkan apa yang disebutnya sebagai salah satu pengajaran terbesar dari tahun lalu. Tiada kawan tetap, tiada musuh tetap dalam politik. Hari ini anda berkawan, esok anda bermusuh, katanya. Menganggapnya sebagai langkah sembrono terbaru Perdana Menteri, wartawan veteran AKD Jassin berkata, Ismail Sabri sebenarnya tidak memiliki sedikit pun rasa hormat kepada orang ramai apabila mengangkat Muhyiddin Yassin mengetuai Majlis Pemulihan Negara. Kata AKD, dengan memberikan jawatan berkenaan kepada Presiden Bersatu itu, Ismail Sabri juga sengaja memperkecilkan pemikiran orang ramai. Ismail Sabri menjadikan kerajaan seperti barang mainan untuk bersuka-suka dan bagi mengambil hati Muhyiddin supaya kedudukannya sebagai Perdana Menteri selamat, katanya dalam hantaran di media sosial. AKD yang juga bekas penasihat Dr. Mahathir Mohamad semasa ahli parlimen Langkawi itu menjadi Perdana Menteri mengingatkan agar orang ramai jangan berasa pelik jika Ismail Sabri membuat lantikan lain yang mengejutkan. Selepas ini jangan hairan kalau anggota kluster mahkamah pun dilantik ke jawatan penting. Peduli apa? Bukan duit dia, duit rakyat jelata, katanya.
kerajaan mengumumkan Muhyiddin dilantik mempengerusikan MPN dengan tarafnya sama seperti menteri hasil persetujuan dibuat kabinet dalam mesyuarat pada 1 September lalu. Pengumuman itu dibuat Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali yang juga Setiausaha Kabinet. Kedudukan Muhyiddin dilihat masih berpengaruh apabila sehari selepas Ismail Sabri mengangkat sumpah, dia mengatakan bahawa sokongan diberikan bersatu kepada naib Presiden UMNO berkenaan adalah bersyarat. Muhyiddin juga menegaskan kerajaan sekarang kekal dikenali sebagai Perikatan Nasional dan apa yang bertukar hanyalah pemimpin yang menjadi Perdana Menteri. Ia dinafikan secara berlapik oleh UMNO baru-baru ini. Namun setakat ini belum ada pengesahan daripada Ismail Sabri berhubung nama rasmi Kerajaan Malaysia. Menurut Kadir, baru 15 hari Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, sudah jelas ahli parlimen Bera itu tidak serius membangunkan sebuah pentadbiran yang berwibawa. Hal itu kerana Ismail Sabri melantik kabinet kitar semula dan mengekalkan lantikan politik sebagai duta khas bertaraf menteri selain mengangkat Muhyiddin mengetuai MPN. Bekas Perdana Menteri yang mengaku hilang sokongan ahli Dewan Rakyat daripada gabungannya sendiri dilantik untuk memulihkan negara. Kegilaan apakah ini? Apalagi kalau bukan tikus diberi tugas memperbaiki labu. Tikus itu pula bukan sebarangan tikus, tapi tikus yang merosakkan labu. Sekarang dia diberikan tugas memperbaiki labu yang dirosakkannya itu. Katanya lagi, tindak tanduk Ismail Sabri itu, kata Kadir, memperkukuhkan lagi pandangan umum bahawa wakil-wakil rakyat dan parti-parti politik kata yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional wajib diajar pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Bagi Nik Nazmi Nik Ahmad, dua kesimpulan dapat dibuat jika Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob enggan mengadakan undi percaya di Dewan Rakyat, kata ahli parlimen Setiawangsa itu. Nik Nazmi berkata, undi percaya bukan perkara luar biasa. Bahkan Perdana Menteri ketiga dan kelima pernah melaluinya di Dewan Rakyat. Menurutnya, Perdana Menteri ketiga Hussein On dan Perdana Menteri kelima Abdullah Ahmad Badawi sebelum ini juga telah mengadakan undi percaya di parlimen dan ini bukan perkara yang luar biasa. Katanya Pakatan Harapan telah menyatakan kesediaan memberikan komitmen untuk tidak menyulitkan proses undi percaya bagi pentadbiran Ismail Sabri dengan syarat beliau melaksanakan agenda penambahbaikan dan dasar-dasar yang bersifat pro-rakyat. Sekalipun tidak diadakan undi percaya, Ismail Sabri akan berhadapan undi ucapan titah tuanku dan belanjawan yang dilihat sebagai menyamai undi percaya juga. Ismail sepatutnya mengambil peluang di awal pentadbirannya membuka lembaran baru untuk bina kepercayaan dan keyakinan di kalangan semua pihak sebagaimana dibuat di dalam pertemuan dengan Pakatan Harapan, bukan dengan meneruskan tindakan Muhyiddin membelakangkan parlimen, katanya lagi.